Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Pimpinan Hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia, guru-guru dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Pada pagi yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk kisah Batu Belah Batu Bertangkup. Pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami isteri yang bernama Pak Meloh dan Mak Tanjung yang bekerja sebagai petani di sebuah kampung. Mereka mempunyai dua orang anak iaitu Meloh dan Pekan. Pada suatu hari, Pak Meloh jatuh sakit dan meninggal dunia. Walaupun sedih, Mak Tanjung masih tabah menjaga kedua-dua anaknya yang masih kecil itu. Pada suatu hari, Mak Tanjung berasa teringin untuk memakan telur ikan terbakul. Maka, dia pun pergi ke sungai berhampiran untuk mencari ikan terbakul. Dia bernasib baik kerana berjaya menangguk seekor ikan terbakul. Dengan perasaan yang gembira, dia membawa ikan itu pulang ke rumah dan berpesan kepada Meloh supaya memasak gulai. Meloh, Pekan, kamu makanlah ikan itu. Tetapi tinggalkan telurnya sedikit untuk ibu ya, pesan Mak Tanjung. Kedua-duanya pun mengangguk. Lalu Mak Tanjung pun keluar ke hutan untuk mencari sedikit ulam. Sementara Meloh masak di dapur. Semasa di dalam hutan, Mak Tanjung terlihat seketul batu belah yang mengatakan bahawa batu berpuaka. Ia akan terbuka jika lapar dan akan bertangkap semula setelah dapat mangsanya. Dalam diam-diam, Mak Tanjung berfikir di dalam hatinya, siapakah pula yang akan menjadi mangsanya nanti? Di rumah pula, Meloh sudah memasak gulai. Pekan berasa lapar. Lalu Meloh memberikan sedikit telur ikan. Pekan makan dengan gelojoh. Dan setelah habis, dia meminta lagi. Pekan menghentak kakinya ke lantai kerana mahukan telur itu yang separuh lagi. Meloh berasa kasihan lalu memberikan bahagian telur yang disimpan untuk ibunya. Selepas seketika, Mak Tanjung ke rumah sambil teringat akan telur terbakul yang akan dimakannya nanti. Namun, apabila ditanya tentang telur ikan terbakul itu, Meloh mengatakan bahawa Pekan telah memakan semuanya. Mak Tanjung yang berasa terkilan itu berkata teresak-esak, "Sampainya hati kamu berdua?" Yang Mak Tanjung yang merajuk dan makan hati itu terus berlari ke dalam hutan. Meloh dan Pekan mengajar ibu mereka sambil meraung-raung, "Ibu, janganlah pergi. Kasihanilah kami berdua." Si ibu itu tidak mahu mendengar kata-kata anaknya dan terus berlari sehingga tiba di hadapan batu belah yang sedang membuka mulutnya dengan luas. Dengan sedihnya, Mak Tanjung berkata, "Batu belah batu bertangkup, makanlah aku. Anak-anak aku tidak sayangkan aku lagi. Makanlah aku." Mak Tanjung pun melompat masuk ke dalamnya. Dengan cepatnya, ia bertangkap kembali dengan meninggalkan kesan darah di tepi mulutnya itu. Apabila Meloh dan Pekan tiba di situ, ibu mereka sudah tiada lagi. Mereka meraung-raung, menangis lalu tertidur di situ. Mereka bermimpi satu mimpi yang aneh, di mana ibunya telah meninggalkan sebiji telur ayam. Ibunya meminta Meloh menjaga telur itu kerana ia akan membawa nasib yang baik untuk mereka kelak. Apabila terjaga, keesokan paginya, Meloh benar-benar berjumpa sebiji telur ayam di sisinya. Kemudian, seorang nenek kebaya terjumpa mereka berdua. Dia berasa kasihan lalu menjaga mereka selepas beberapa tahun. Meloh membesar menjadi gadis yang jelita, manakala Pekan telah menjadi seorang pemuda yang tampan dan berani. Telur yang disimpan Meloh pun telah menetas dan menjadi seekor ayam jantan yang hebat dan diberi nama Si Jalak. Pada suatu hari, Raja Indra Sakti iaitu Raja di negeri itu telah mengadakan suatu perlawanan menyabung ayam. Baginda akan memberi hadiah yang lumayan kepada pemenang pertandingan itu. Pekan berasa gembira.
mendapat tahu akan hal itu dan terus membawa ayam sabungnya. Si Jalak ke perlawanan tersebut tanpa memberitahu Melo. Apabila tiba di situ, Pekan melihat ramai orang yang menyabung ayam. Lalu, dia pun menyertai perlawanan itu dengan si Jalak. Tidak lama kemudian, si Jalak berjaya menewakan semua ayam jantan, kecuali seekor itu, ayam Raja di Indra Sakti. Maka bermulalah pertandingan antara kedua ayam jantan yang sama-sama hebat itu. Semasa bertarung, ayam jantan Raja telah ditewaskan oleh si Jalak. Telah memenangi pertandingan itu walaupun kalah. Raja Indra Sakti kagum dengan jantan milik Pekan itu. Masa ingin memberi hadiah kepada Pekan, tiba-tiba suara berkata, Kamu sanggup kamu biarkan si Jalak mencederakan ayam Raja? Pekan terpingang-pingang apabila melihat Melo yang begitu marah. Namun Raja terpesona apabila melihat Melo. Baginda tidak pernah bertemu dengan seorang gadis yang cantik seperti Melo. Hati Raja terus terpikat. Tidak lama selepas itu, Raja telah menghantar satu rombongan meminang ke rumah nenek Kebayan. Lalu, Melo menerima pinangan itu dengan hati yang gembira. Tetapi sebelum berumah tangga, Melo menceritakan segala-gala mengenai dirinya dan Pekan. Termasuklah kisah batu belah batu bertangkap yang telah menelan ibu mereka. Dan sebab kasihan, Melo Raja Indra Sakti terus mengarahkan orang-orangnya untuk meletupkan batu belah batu bertangkap itu. Selepas itu, batu belahnya berbakar itu tidak menelan orang lagi. Melo dan Raja Indra Sakti telah berkahwin dan hidup dengan bahagianya. Melo mengajak nenek Kebayan dan Pekan untuk tinggal bersama-sama mereka di dalam istana. Dan mereka akhirnya hidup aman dan damai sehingga ke akhir hayat. Hadirin sekalian, daripada kisah batu belah batu bertangkap yang telah saya ceritakan tadi, pengajaran yang boleh kita perolehi berdasarkan cerita ini ialah, yang pertama, sebagai anak, kita hendaklah menghormati ibu bapa kerana merekalah yang telah melahirkan kita dan mendidik kita sejak dari kecil, dan menunjukkan rasa kasih sayang antara adik-beradik. Kita hendaklah meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil hak orang lain. Sekian saja daripada saya, Putri Khairil Elina. Sekian, terima kasih.